Oh, apa khabar? Last kali aku buat video ulasan dalam aku punya channel adalah kira-kira 5 bulan lepas, iaitu cerita lakonan daripada Joey Daud yang berkenaan tentang Liv lah. Aku dah lupa nama tajuk filem tu. Okay, so fast forward. Hari ini ketika aku shoot video ini, tarikh adalah 2 hari bulan 12. Menandakan anak aku cukup 5 bulan. So 5 bulan dah aku tak hasilkan video. Lama Okay, tak apa. Untuk pengetahuan korang, franchise James Bond ni merupakan franchise yang paling dekat hati aku lah. Selepas daripada Star Wars, okay, dan juga filem-filem klasik yang lain. Kenapa? Aku telah mula diperkenalkan dengan James Bond ni kira-kira pada tahun 1992. Lama lah. So jadi, tanpa berlengah masa lagi, apa kata kita review filem terbaru James Bond, lakonan daripada Daniel Craig, iaitu No Time to Die. Korang dah ready? Jom! No Time to Die. So, jadi filem No Time to Die ini adalah sebuah filem arahan daripada Cory Joji Fukunaga, sebuah naskah keluaran terbaru daripada Eon Production dengan kerjasama daripada MGM Studios. So, diorang dah collaborate sejak daripada filem Dr. No. Macam aku cakap awal tadi, franchise James Bond ni adalah sebuah franchise yang cukup dekat dengan hati aku. Aku terdedah dengan franchise James Bond ni sejak daripada umur aku, kalau tak silap aku, darjah 4 dah. Pada 1992. Lama. Okey, filem pertama James Bond yang aku tengok yang ketika itu adalah filem For Your Eyes Only lah. Abang aku yang sulung dia memang betul-betul peminat setia James Bond. Zaman tu zaman VHS, untuk pengetahuan korang, dia buat collection semua filem James Bond daripada Dr. No sampai kepada License to Kill. Sebab masa 1992 tu last filem James Bond ni License to Kill lah. Bila aku meningkat remaja, aku membesar pula dengan filem James Bond lakonan daripada Pierce Brosnan. Aku memang masa aku kecil tu, kawan-kawan aku sendiri panggil aku James Bond Sebab apa? Sebab aku masa umur darjah 4 aku dah boleh sebut filem James Bond turutan daripada Dr. No, From Russia with Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice. Okay, lepas tu On Her Majesty's Secret Service, Diamonds Are Forever dan seterusnya lah sampai yang License to Kill. Itu menyebabkan member-member aku semua memang panggil aku James Bond 007 lah. Itu memang standard lah. Okay, so mengenai filem No Time to Die kali ini, okay, ini adalah kisah James Bond selepas daripada event filem Spectre So kali ni James Bond dia dengan Madeline. Okey, kali ni diorang dah settle down. James Bond pun dia dah retire daripada menjadi ejen MI6. Okey, diorang orang kata apa, hidup seperti orang biasa lah. Pada ketika itu James Bond ni dia telah diserang oleh satu kumpulan pengganas lah. Sepatutnya bila dia dah retire, diorang tak, siapa-siapa pun dah tak tahu location dia melainkan MI6 saja. Orang jahat tu dia bagi tahu kepada James Bond bahawa daripada mana diorang dapat adalah daripada Madeline. Okay, kalau macam seperti mana yang kita tahu pada filem Spectre yang lepas, watak Madeline ni dia adalah anak kepada Mr. White. Korang tahu siapa Mr. White pula? Itu adalah karakter daripada filem Casino Royale yang pertama tu. Orang yang bagi arahan kepada Vesper Lynd untuk khianat James Bond. So sebab tu James Bond bila dia dah tahu semua benda ni, menyebabkan James Bond ni dia ambil keputusan untuk tinggalkan Madeline serta-merta lah. Itu yang kita bertengok ada satu scene yang Madeline dia tinggal dekat stesen kereta api lah. Tapi aku surprise lah tentang filem James Bond ni lah. Dia selepas kita tengok Gun Barrel, dia ada plot yang pertama yang dia perkenalkan sebelum masuk kepada opening title sequence tu. Apa yang aku lihat kali ni, dia punya masa tu memang betul-betul panjang untuk sampai ke opening title tu. Lebih kurang dalam hampir 20 minit kau tahu, daripada selepas daripada Gun Barrel. Ini adalah satu style yang terbaru ke apa, aku tak pasti lah. Tapi benda tu memang panjang lah. So runtime cerita ni pun kalau tak silap aku, ini adalah filem Bond yang paling panjang yang pernah Eon tu terbitkan. First kali aku nak mention tentang lakonan Daniel Craig. Okay, ini adalah filem terakhir James Bond, lakonan beliau So setelah 5 filem beliau berlakon, akhirnya kita boleh dapat satu send off yang diberikan kepada watak James Bond lakonan Daniel Craig ni Lakonan Daniel Craig memang padu action dia. Kudos kepada Daniel Craig yang nampak dia kali ni betul-betul berikan dengan apa all-out performance Antara kekuatan lain dalam filem ini adalah lakonan daripada tim MI6 Contohnya seperti watak M,
Okey, lepas tu Watak Q, Watak Moneypenny. Sebagai peminat filem Bond sejak daripada Dr. No, aku rasa Daniel Craig punya era ni kali ni lebih padu lah daripada segi build up karakter, okey, daripada segi kerjasama, daripada segi orang kata apa, dia punya chemistry satu sama lain nampak diorang ni macam keluarga lah. Antara yang aku risau sebenarnya bila aku tengok casting yang masa diorang announce untuk filem ni, pelakon Lashana Lynch ni Okey, Lashana Lynch ni untuk pengetahuan korang, dia ni adalah orang yang berlakon dalam cerita Watchmen The Series. Lepas tu filem Captain Marvel, yang berlakon kawan baik kepada Captain Marvel tu. Aku memang tak berapa minat dengan karakter pembawakan daripada pelakon ni. Ini adalah ejen baru yang pengganti kepada James Bond, yang kali ni dia memegang kod sebagai 007. Ni orang kata the new 007 lah. Tapi setelah aku tonton filem ni, actually aku suka dengan karakter ni lah. Dia karakter ni sebenarnya nampak sesuai dengan pelakon ni. Okey, dia ada dia punya ego dia. Kita boleh nampak dia bila bertemu dengan Bond, dia masing-masing nak bersaing siapa lebih kuat. Ya, Bond ni orang kata apa, bekas 007 Dia pula apa ni 007 yang baru. Okey, so dia nak tunjuklah masing-masing punya kelebihan dan kekuatan masing-masing lah. Tetapi watak the new 007 ni dia lebih ke nampak macam bekas orang kata apa, military yang elite. Itu yang kata apa, satu perbezaan dia dengan Bond lah. Orang kata Bond ni dia agent yang old school punya agent kan. Okay, and then aku nak mention dengan satu karakter, satu pelakon yang memegang watak sebagai Felix Leiter, iaitu Jeffrey Wright. Okey, aku sebenarnya memang fan dengan pelakon Jeffrey Wright ni. Banyak filem-filem dia, drama series lakonan dia memang aku memang tengok Dia antara pelakon yang level-level Denzel So bila aku nampak dia di casting sebagai Felix Leiter ketika filem Casino Royale, aku memang happy Siapa yang dah biasa tengok filem Bond, dah biasa baca dengan novel-novel Ian Fleming, memang kita tahu perhubungan akrab antara Felix Leiter dan juga Bond So untuk muzik score kali ni selalunya memang Ion dia hire David Arnold. Cuma beza kali ni dia bawa Hans Zimmer untuk score filem No Time to Die kali ni So which mean aku sendiri tertanya-tanya dan aku sendiri looking forward untuk dengar score Hans Zimmer. Apa yang aku boleh cakap, skor dia memang terbaik Ada beberapa scene yang masa tu tengah intense, okey, ada action. Tiba-tiba aku dengar beberapa cue dia, sound dia seolah-olah macam filem Batman Begins Aku tak tahulah kalau orang lain dengar dia tak perasan, tapi aku perasan benda tu Mungkin orang kata apa, cue sound tu dia trademark Hans Zimmer kan. And then aku suka Hans Zimmer dia pilih satu lagu lama daripada filem On Her Majesty's Secret Service, iaitu We Have All the Time in the World, nyanyian daripada Louis Armstrong. Fan Bond tegar yang tahu tentang semua filem-filem Bond, bila dia dengar saja lagu tu, ini muzik daripada filem On Her Majesty's Secret Service. Tapi bagi aku pemilihan lagu ni memang sesuai Sebenarnya ada beberapa perkara yang menjadi aku punya nitpicking dalam filem ni So yang pertama, aku rasa filem No Time to Die ni dia punya cerita dia agak melirik dan agak panjang. Lepas tu aku nak sentuh dengan karakter villain dalam cerita ni Okey, aku memang fan Rami Malek. Okey, sejak daripada aku tengok lakonan dia untuk cerita Bohemian Rhapsody, aku nampak dia ni adalah satu pelakon yang betul-betul ada masa depan yang cerah. Untuk filem ni dia tak ada apa-apa salah sebenarnya, tetapi aku rasa penulisan karakter dia untuk dalam cerita ni biasalah, kalau kau dah biasa tengok filem Bond kau tahu Bond ni dia punya storyline, dia punya orang jahat punya storyline, lepas tu orang jahat punya motivation, diorang ni selalu over the top, kau tahu tak? Karakter dia ni karakter yang tua, kau tahu tak? Karakter yang tua, sepatutnya dia nampak tua tetapi apa yang aku lihat, dia ni nampak lebih muda daripada Lee Sedok ni, iaitu watak Madeline. So itu antara nitpicking yang aku tak boleh nak elak lah. Okey, so jadi untuk filem James Bond No Time to Die ini, saya berikan B+. So kenapa aku bagi B+ dalam filem ni? So untuk pengetahuan korang, aku suka dalam filem ni, ini adalah satu send off yang terbaik yang pernah pelakon Bond dapat berbanding dengan mana-mana Bond So that's mean Daniel Craig dapat satu send off yang betul-betul bagus untuk filem ni Okey, dia lebih kurang feel dia macam filem Logan filem tu kan. Tetapi
despite dengan lakonan hebat daripada para pelakon, action yang padu, isu utama aku first kali adalah plot cerita ni agak meleret. Yang kedua, aku sebenarnya frust sedikit dengan dia punya villain lah. Bukan pasal soal lakonan Rami Malek, tetapi penulisan karakter villain tu yang aku rasa hamba sedikit lah. Lebih kurang macam watak Blofeld dalam Spectre yang lepas tu. So untuk pengetahuan korang, Daniel Craig adalah pelakon Bond yang ada 5 unique gun barrel dalam setiap filem dia. Tapi pada pendapat aku the best gun barrel Daniel Craig adalah filem No Time to Die. Kau nak tahu kenapa? Kita tolak tepi dulu tentang gun barrel Daniel Craig dalam filem Casino Royale. Itu adalah filem setup, okay? Itu adalah filem permulaan. Jadi konsep gun barrel pada Casino Royale tu aku boleh terima dan aku rasa konsep yang bagus lah. Tapi bila move on kepada Quantum of Solace, aku boleh terima lagi lah gun barrel tu diletak pada hujung cerita tu. Tetapi kau tengok cara Daniel Craig jalan. Laju gila, tembak kan. Nampak macam robot. Masa filem Skyfall, aku tak faham. Kenapa gun barrel letak pada hujung? Sedangkan Skyfall ni, dia dah establish sebagai Bond. Jadi sepatutnya gun barrel letak pada pengawalan lah. Dan isu aku satu lagi, kau tengok suit yang dia pakai tu. Suit dia suit terang kot. And then kau tengok cara dia jalan. Terlalu perlahan. Aduh, nampak tak lawa. And then filem Spectre. Spectre, gun barrel, konsep semua aku suka. Kecuali colour Sapphire tu. And then kau tengok Daniel Craig jalan macam mana. Tangan kanan dia, pistol nampak jalan. Gun barrel, tujuan dia gun barrel ni dia buat, bila James Bond tu jalan, orang tak nampak. Dia punya pistol tu dia sorok. Lepas tu tak tahu dia tembak. Itu tujuan gun barrel tu. Dan lepas tu berdarah sekian-sekian lah. So bagi aku masa aku tengok Spectre tu, kenapa Daniel Craig jalan macam jalan selampoi macam tu kan. And then akhirnya untuk No Time to Die ni, dia punya gun barrel bagi aku perfect lah. Walaupun tak ada darah keluar, Universal punya bumi tu tukar jadi warna putih tu semua, aku rasa perfect lah. Akhirnya Daniel Craig dapat gun barrel yang aku suka lah. Okay, so apa pendapat korang tentang filem James Bond No Time to Die ni? Gun barrel mana yang korang suka? Tak kisahlah daripada era Sean Connery ke sampai ke Daniel Craig ni, gun barrel mana yang kau suka, kau tuliskan komen kat bawah. Okay, so jangan lupa follow ZTV Malaysia, tekan butang like, subscribe dan yang paling penting sekali, tekan loceng notification tu. Yeah, korang memang terbaik. Okay, aku minta maaf kerana ambil masa yang agak lama untuk aku buat kemunculan semula. Kenapa? Kita baby kan, baby. Aku pun jenis nak jaga anak ni, aku nak hands on lah sekali. Aku tak nak semua letak kat isteri lah. Kalau boleh, kita suami isteri ni biar kata apa, sama-sama lah besarkan anak. Pengalaman tu lebih seronok, lebih manis. Alright. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. InsyaAllah adalah masa mungkin 2 hari aku keluarkan review siri Arcane. Selepas Arcane, aku akan keluarkan review siri Cowboy Bebop. Dan selepas tu ada movie lain lah. Okay, aku akan ambil. Tapi tak sekerap yang lepas lah. Tengok masa free macam mana. Okay. Alright. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Yeah!